السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini sekali lagi kita dipertemukan, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita dikurniakan nikmat kesihatan dan kelapangan masa supaya kita dapat tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bakal kita bertemu dengannya insya-Allah beberapa hari saja lagi. Ini dah masuk 25 Syaban. Tapi yang pastinya tuan-tuan, kita duk tunggu tara mana sekalipun, kita duk suspend dengan penyimpan besar mohon raja-raja pun, yang pasti satu Ramadan kena puasa. Hari apa tak kira, ikut kalender hari Khamis. Itu biasanya macam tu dah. Kan bila perkiraan kita, bila Nabi sebut sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kamu dengan melihatnya dan berbukalah kamu. Berbuka tadi maknanya pada hari raya fitrah lah, atau hari raya lah, berhari raya lah kamu dengan melihatnya. Dengan apa? Dengan anak bulan tu kan. Tapi cerita ni berapa tahun dah kita tak tengok anak bulan. Ada nampak bulan tu tak nampak dah anak bulan. Maka sebab itulah kadang-kadang perkiraan tu dikira berdasarkan ru'yah satu dan hisab. Hisab tadi perkiraan. Orang yang belajar ilmu falak syar'i ataupun yang pakar dalam bidang falak syar'i, dia tahu perkiraan dia. Dan kalender yang dah disusun tetap elok tu, insya-Allah boleh diguna pakai. Sebab diguna ada di benda tu semua adalah hasil daripada perbincangan orang-orang yang pakar dalam bidang, terutamanya bidang falak syar'i kan. Ala kulli hal, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti merasa berbangga kerana hanya kita saja dikurniakan Ramadan, tidak dikurniakan kepada umat-umat dan nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Musa duk harap duk harap juga dapat Ramadan, tak dapat. Hanya Allah Ta'ala nak kurniakan kepada umat Muhammad, insan istimewa, kekasih pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umat dia haruslah kita merasa bersyukur sangat-sangat terhadap kurniaan yang sangat besar ni. Ramadan kita tahu penuh dengan keistimewaan. Lau ta'lamu ummati, dalam satu hadis dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sebut lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannaw an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Kalaulah dalam kalangan umat aku ni tahu apa istimewa Ramadan, apa fadilat dan kelebihan Ramadan, speciality dia dalam Ramadan ni, latamannaw, pasti semua bercita-cita, berkeinginan, berkehendak supaya dalam tahun yang 12 bulan tu, tiap-tiap bulan tu bulan Ramadan saja, tak mau bulan lain. Tak mau. Pasal apa? Pasal tahu sangat keistimewaan dalam Ramadan.
Tapi tak berlaku macam itulah. Nak abang betapa gandaan pahala dia, keistimewaan dia, kelebihan dan bermacam-macam lagi yang Allah Ta'ala janjikan. Kerana dalam Ramadan ni sahajalah yang spesialnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya berpuasa di bulan Ramadan dan juga amal-amal kebajikan lain yang dilipat gandakan pahala. Baik muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung balik dalam pengajian tafsir Ibnu Ajibah. Masih lagi dalam surah Al-Baqarah. Kita berhenti hari itu pada ayat 24, yang mana di akhir ayat tu amaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap golongan yang ingkar, tidak patuh perintah Allah Ta'ala, tak mau nak beriman dengan para nabi. Jadi mereka dah mengiktiraf diri mereka ni musuh Allah. Bila mereka iktiraf diri mereka musuh Allah, mereka adalah sahabat dan kawan-kawan kepada syaitan. Maka sebab tu Allah Ta'ala tidak segan silu untuk menamakan mereka ni golongan syaitan. Allah sebut mereka ni syayatin, kan? Wa idza khalau ila syayatinihim, pada ayat-ayat yang terdahulu, dalam ayat yang ke Allahumma salli Muhammad, ke berapa? Wa idza qila aw idza laqul ladzina amanu qalu idza khalau ila syayatinihim, ayat yang ke-14, kan? Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan syaitan-syaitan tu kepada golongan kufar, terutamanya musyriknya di Mekah Al-Mukarramah. Baik, malam ni sambung pada ayat yang ke-25, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Kita ambil satu ayat, surah ayat yang ke-25 dalam surah Al-Baqarah. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bermaksud, wa basyiril ladzina amanu, dan berilah perkhabaran gembira. Sebelum ni Allah bagi berita peringatan tentang neraka Allah, sifat-sifat dia, azab api neraka, kesakitan yang akan dirasai oleh orang yang menghuni neraka Allah ni. Allah yang mana Allah juga mensifatkan bahan bakar api neraka tu di antaranya manusia dan batu-batu. Kita kalau buat BBQ, kambing golek, kan? Lah ni famous, lah ni trend. Kenduri kenara kalau ada yang bajet lebih, dia akan selit kot celah tu, kan? Nah, kenduri yang biasanya nasi-nasi semua tu, kan? Tapi kalau ada ekonomi dia lebih kukuh, dia selit dengan kambing panggang, kan? Kita bau dia macam mana? Ni neraka ni bahan bakar dia manusia ni tak tahulah bau macam mana, hangit tak hangit. Pula kita manusia adalah golongan yang makan macam-macam. Kambing dia makan rumput dah, kan? Tak pernah dengar lagi lah setakat hari ni kambing makan KFC. Tak ada kan? Ukutlah nak buat terkejut tergempak, kambing zaman milenium makan KFC. Tak makan. Dia mau rumput juga, kan? Tu bau sedap. Kita ni makan macam-macam, tak tahu nak bau macam mana. Angit tengiknya bau api neraka. Allah bagi peringatan, dan selepas main peringatan Allah bagi pula berita gembira.
Itulah kata Islam ni dia datang dengan dua perkara. Pertama, basyira, dalam membawa berita gembira. Yang kedua, nadhira, nadhira, membawa berita peringatan. Allah membawa perkhabaran gembira kepada siapa? Allazina amanu, orang beriman dia. Nama kata dia Islam, tapi dia tak sembah Allah, tak solat 5 waktu. Rukun Islam ni hancur, dia tak selesai. Belum tentu dia orang beriman. Orang beriman hanya yang layak sahaja di sisi Allah, yang telah dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak tinggal sembahyang, rukun Islam dia selesai, rukun iman dia, bahkan dia tidak bercanggah akidah dia dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu baru betul golongan orang beriman. Wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal salih. Kita dulu bintang dah kan makna soleh, tuan-tuan. Apa kita ulang pun tak apa, banyak kali pun tak apa. Soleh ni makna apa? Soleh ni ada orang kata soleh makna baik. Okey, tu satu makna. Dari situ dari segi bahasa, tuan-tuan. Soleh ada orang kata makna baik, amal baik. Amal baik apa dia? Contohnya sembahyang, bersedekah, puasa, zakat. Tu amal-amal baik lah, amal soleh. Okey, baik. Tu yang kita dok panggil orang putih dok main Malaysia ke nak main melancong, kita panggil mak soleh tu pasal apa? Tiba-tiba aja panggil mak soleh. Mak soleh, kita panggil mak soleh kan. Main mana pun tak tahu ni perkataan mak soleh ni. Kan tergelak orang putih ni. Tak tahulah. Saya dulu dok mengaji, tok guru saya pesan, dia kata kalau orang putih main jangan panggil dia mak soleh, panggil dia mak toleh. Soleh lawan dia toleh. Toleh tu maknanya tak baik. Oh, lagu tu ke Ustaz? Dan main dengan pakai baju tak cukup kain, tak cukup inci, hangpa kata dia baik. Tak salah panggil mak soleh, panggil mak taleh. Tak tahu, Allah alam lah. Ni petua tok guru saya dulu ngaji. Baik, salih makna yang disepakati oleh alim ulama, dan antaranya Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab. Lisanul Arab ni dia kamus bahasa Arab yang punya panjang sedepah macam ni, banyak berjilid-jilid, lebih pada 20 jilid bah. Dia punya kamus dia. Kamus Arab makna dia. Makna salih yang sebenar adalah sesuai. Oh, apa makna sesuai? Tentang biasa pergi Mekah, siapa yang biasa pergi Mekah biasa nampak kan. Lah ni kalau pergi Mekah, baru ni ada 2-3 orang sahabat-sahabat kita yang bawa balik daripada umrah, dia kata Mekah lah ni panas sungguh. Di Mekah nanti tuan-tuan akan tengok nanti ada satu tangki lori tangki ke tangki lori, tangki lori tangki ayak. Di situ dia akan tulis maun salihun. Tu dia, ingat orangnya soleh, ayak pun soleh juga. Maun salihun lisyurbi, air yang sesuai untuk diminum. Mana ayak tu dia sedia untuk minum, ada ayak yang sedia untuk mandi, ada yang sedia untuk ambil wuduk dan sebagainya kan. Nak mak kata musim panas sangat-sangat ni, dia sedia tangki besar, lori tangki besar tu. Kalau dia tulis itu ma'un salihun lisyurbi, boleh pergi minum air tu tanpa ragu-ragu dan tanpa was-was lagi. Pasal apa? Air tu bersih elok. Tak tahulah, wallahu alam, sama ada air Zam-Zam ataupun sebaliknya kan. Mungkin air Zam-Zam lah, mungkin air Zam-Zam ataupun air masak biasa. Tapi boleh diminum lah, selamat untuk diminum, sesuai. Itu makna sesuai. Amal soleh ni apa dia? Amal yang sesuai dengan Islam. Orang buat perbuatan yang sesuai dengan Islam, betul. Tengok macam mana cara kita beribadah, solat kita. Inilah dengan rukuk sujudnya, dengan pergerakan-pergerakannya ni, dengan bacaan-bacaan yang tertentu ni. Yang itulah bacaan yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Itu makna amal soleh. Tapi kalau selama ni kalau ada terjemah soleh tu maknanya baik, ya bukan kata tak betul, tetapi kurang tepat. Yang ni dari segi tafsiran. Baik, apa Allah Ta'ala sedia? Nak janji apa ni?
kalau musuh Allah tadi, sahabat-sahabat syaitan tadi ni, Allah sedia neraka, Allah sedia tempat yang paling buruk dari akhirat kelak, maka berlawananlah bagi orang beriman yang beramal saleh. Maka Allah sediakan andalahum jannat, Allah bagi kepada golongan mukminin ini yang beramal saleh ini syurga-syurga. Jannat itu jamak, plural kan. Jannat itu jamak, maknanya syurga-syurga. Syurga kalau seketul syurga dipanggil jannah, satu syurga, jannah itu singular, mufrad. Yang ni jamak, jamak taksir. Jannat, syurga-syurga, bukan sekadar tu saja, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah syurga itu, dan juga bilik-bilik syurga itu, apa dia? Anhar, sungai-sungai. Bukan sungai biasa macam kita, sungai Kulim ke? Bukan sungai macam sungai Merbuk ke? Tak, kan? Sungai-sungai di dunia ni dia seronok sesat je, seronok sementara je, kan? Kerana kita banyak tempat-tempat cantik kan, ada lata apa kita ada, macam-macam lata kita ada, lata Kabu, lata Mengkuang, lata Bukit Hijau, lata Celak, semua lata-lata tu kan, tempat asyik pergi mandi kan. Seronok tu hanya sementara dunia. Tu tak terang mana. Tu pun sekali-sekala kita pergi tu rasa syok lah. Pergi pula dengan family kan, rasa seronok dah. Yang ni nikmat ni berganda-ganda. Allah sedia syurga yang ada mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang dalam riwayat sebagaimana diceritakan oleh Sayyidina Jibril alaihi salam, dan juga oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sebut lailata usriya bi, pada malam aku isra'kan dan dimi'rajkan ila sama, ke langit, urida alayya jami'al jinan, maka diperlihatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke semua syurga-syurga. Faraitu arba'ata anhar, maka Nabi kata aku melihat 4 jenis sungai. Pertama, nahrun min ma', sungai air, sungai biasa lah, hanya sungai biasa. Sungai biasa pun di syurga tuan-tuan, bukan syurga, bukan sungai yang ada dunia. Yang kedua, nahrul Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, nahrun min laban, sungai yang dibuat daripada susu, susu. Wa nahrun min asalin musaffa, dan syurga daripada asal ni madu, syurga madu. Dan yang keempat, Nabi tengok nahrun min khumr ataupun nahrun min khamrin, sungai arak. Yang mana arak tu yang Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat yang lain, lazzatin lisyaribin, sangat delicious untuk orang-orang boleh minum. Duk syurga baru boleh kita minum arak, bukan setakat satu botol. No, satu sungai, tak tahu besar dia macam mana. Kalaulah Allah Ta'ala sifatkan syurga ini arduhas samawati wal ard, luasnya syurga ini seluas-luas langit dan bumi, takkan sungai dia besar kecil dah. Dah pasti besar, boleh, bukan setakat boleh berenang, boleh minum, tak tahu sampai minum sepuas-puasnya. Duk dunia benda tu semua jadi haram, terbatas kita punya kehendak dan keinginan oleh hukum-hukum syarak. Tapi bila dah duduk dalam syurga, tak ada apa dah, tidak ada apa yang diharamkan lagi bila duduk dalam syurga. Satu sungai terus Allah Ta'ala sedia, sungai arak, lazzatin lisyaribin, sangat lazat untuk orang yang meminumnya. Ambil daripada mana-mana. Itu kurnia yang sangat besar tuan-tuan. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa, setiap kali dia kurniakan rezeki daripada buah-buahan sebagai rezeki dan makanan kita. Qalu, maka siapa berkata,
yang mereka berkata ni adalah orang-orang beriman dan beramal soleh tadi. Kata apa? Hadzal ladzi ruziqna min qabl, macam yang biasa kita makan buah ni. Kita biasa makan buah apa? Orang Pulau Pinang suka buah durian Musang King, contoh. Mahal nama buah Musang King, ada harga sebiji sampai 100 lebih. Tak pasal nak beli, tak usah beli. Tapi orang minat ni kira. Kalau dia jenis minat ni, nak kata Musang King apa, King Kong apa semua. Semua jenis buah durian. Sedap. Yang pelik-pelik bunyi apa, dia beli. Dan tak bisa makan. Ada satu lagi, anghe. Anghe ni udang merah. Dia. Anghe ni bahasa Cina lah, daripada buah nama ni. Seorang Cina ni suka makan durian. Saya biasalah makan. Sebiji tak lama yang mana, harga dia RM32 je. RM32 je sebiji. Ulas dalam tu bukan banyak mana pun. Tapi merah isi, merah elok. Dia makan ni, dia lain lah, rasa lain. Lemak dia rasa lain. Kan? Kalau orang tak biasa makan ataupun tak cinta dengan durian ni, kadang boleh jatuh cinta apa. Makan durian apa ni, udang merah dia panggil. Anghe. Pergi beli SBG, dia beli pulau. Nak tu tuan-tuan. Jangan kata anghe tak anghe. Beribu-ribu kali kena anghe, Allah Ta'ala boleh bagi dalam syurga. Betapa nikmatnya. Orang-orang beriman kata, ya Allah, hak ni macam buah yang kami biasa makan di dunia lu. Wa utubihi mutasyabiha. Memang Allah Ta'ala bagi serupa. Tengok macam hak di dunia. Tafsiran ulama serupa di sini hanya dari segi bentuk. Tapi mukhtalifun ta'muhu. Rasa dia berbeza. Rasa pasti beza, tuan-tuan. Kalau rasa tak beza, tak ada apa antara dunia dan syurga. Dia mesti beza punya. Rasa macam mana? Tak tahu nak abang lazat dia. Kena masuk syurga dulu. Kan? Betapa nikmatnya Allah Ta'ala kurniakan kepada golongan orang-orang yang beriman ini. Bukan setakat itu saja. Walahum fiha azwajun mutahharah. Allah kurniakan kepada orang beriman ini azwaj, istri-istri. Azwaj itu juga perkataan jamak. Azwaj jamak daripada zawju ataupun zawjatun. Kalau zawjatun dia panggil seorang isteri. Zaujatan, dua orang isteri. Dalam surah ni berapa orang? Zaujatan, ada dua orang isteri. Seorang pun tak ada. Semua TB. Termasuk saya bercakap. Berani ikut ni. Di rumah di luar ni orang kata apa? Siapa dia punya peribahasa? Gajah. Saya di rumah pijak semut tak mati. Dia punya punya takut ni. Kan takut, tak berani je. Okey. Allah bagi kurniaan apa? Isteri-isteri daripada hurun ain. Bayangkan tuan-tuan, hurun ain ni bidadari syurga ni hak paling koman sekali. Syurga ni tak ada koman lah maknanya. Tapi nak abang kata kalau hak paling bawah sekali, koman-komannya, kodi-kodinya kita dapat apa? Kalau dapat masuk syurga ni. Hurun ain ka'amthalil lu'lu'il maknun. Diberikan bidadari-bidadari untuk melayan ke segala kehendak-kehendak kita, yang mana diumpamakan seperti apa? Al-lu'lu'ul maknun. Tu dia macam permata yang bergemerlapan. Cantik dan nak abang. Dalam satu riwayat menceritakan bagaimana kecantikan bidadari ini. Dia punya tubuh badan dia tu, telan ayak liuk ni boleh nampak ayak liuk masuk dalam perut tu. Tu dia transparansi. Transparency boleh nampak jelas. Tak tahu nak abang segok bercahaya. Allah sedia untuk siapa? Hanya orang-orang yang beriman, yang beramal saleh.
dan sentiasa taat perintah Allah, takut akan azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Hum wa hum fiha khalidun. Maka penutup ayat ni Allah Taala sebut apa? Wa hum fiha khalidun. Kekal berada dalam syurga sampai bila? Selama-lamanya. Abadan abidin. Selama-lamanya. Masya-Allah. Entahlah. Manusia ni kita tak, memang tak ada siapa yang pernah masuk syurga. Nabi SAW pun diperlihatkan akan nikmat syurga, tapi Nabi tak masuk syurga. Tapi tuan-tuan tahu, rupa-rupanya ada seorang Nabi yang pernah masuk syurga. Dia pernah rasa nikmat syurga, dia pernah rasa azab neraka. Dia agak-agak Nabi bah, jeng jeng jeng. Oh tu dia, buat suspend pula ustaz ni. To be continue. Ustaz nak buat leceh, tak usah to be continue, nak puasa lah ni. Bulan puasa tak ada kuliah ustaz. Kena abang, abang. Nabi Idris alaihi salam. Itu soalan cuba gangsal tu. Mau biar tu kan. Tak apa. Tuan-tuan, special case malam ni. Nabi Idris alaihi salam. Ini satu kisah menarik, kisah benar walaupun nampak agak pelik. Nabi Idris ni, dia tidak masyhur lah. Kisah Nabi Idris ni jarang orang cerita dia. Tapi ada satu kisah yang apa ni, Nabi Idris ni diibaratkan sebagai nabi yang sangat taat beribadat. Para nabi semua macam itulah. Bila Allah Taala dah pilih mana-mana individu menjadi nabi, walaupun ada di kalangan nabi yang tidak menjadi rasul, tak diutuskan umat kepada dia, tapi golongan para nabi ni memang orang golongan yang mulia. Orang yang memang Allah Taala pilih ni akhlak yang memang akhlak yang tip-top, baik-baik semua. Nabi Idris ni dia setiap hari dia taat dan tekun beribadah kepada Allah. Sehingga satu hari ni bila Nabi Idris ni dia nak bersunyi-sunyi, berkhulwah. Ini bersunyi-sunyi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pergi ke satu tempat yang sunyi di dalam satu gua. Pagi dia pergi, petang dia balik. Ulang alik setiap hari. Tak pernah berhenti-henti. Dia beribadat kepada Allah. Satu hari itu dalam perjalanan dia nak pergi beribadah ni, tiba-tiba dia diikori oleh seseorang. Ada makhluk mengikut dah. Dia kata, siapa ni dia ikut-ikut aku ni? Dia kali-kali tengok tak ada, dia kata. Baik hang duk sembunyi lawan ciluk dengan aku pula kan. Hang keluar. Siapa ni? Keluar lah. Dalah yang keluar tuan-tuan siapa dia? Tu, malaikat maut Israel keluar. Nah, Israel keluar nak jadi sahabat dia. Dia kata, lah, hang nak main cabut nyawa aku ke? Tak sampai masa lagi. Sampai masa ni aku cabut dah. Kalau tak apa nak jadi sahabat aku, okey aku terima. Jom, follow me. Ikut aku. Bersahabat dia dengan malaikatul maut Israel. Sampai satu hari tu Nabi Idris ni dia bersembang dia dengan malaikat maut. Dia kata, wahai malaikat maut, kita dah jadi sahabat lah ni. Aku nak minta permintaan boleh tak? Kata, nak minta apa? Aku ni tak pernah rasa sakitnya mati ni. Boleh tak cabut nyawa aku? Nak rasa sakit mati ni. Malaikat maut kata, sorry. Mana boleh? Hantar sampai masa lagi, mana boleh? Allah Ta'ala tak izin. Mintalah ke Allah Ta'ala. Dipendekkan dan dikasihkan cerita. Malaikat maut minta kepada Allah Ta'ala, minta, ya Allah, hamba-Mu Idris alaihissalam ini minta nak rasa kesakitan mati ni. Allah tunaikan permintaan Nabi Idris. Dicabutnya nyawa. Kan? Masa cabut nyawa tu, malaikat lain pekat turun. Malaikat maut hang buat apa ni? Depa pekat kan? Bertanya, mempersoalkan tindakan malaikat maut. Bukan masa lagi hang nak cabut nyawa Idris ni? Yang ambil cabut pasal apa lah? Ini kehendak Allah. Hangpa tak boleh kata apa. Hangpa jangan cakap banyak. Naik balik depa tu. Malaikat ni kata, ya ke? Okey, tak apa. Sampai beberapa ketika dikembalikan nyawa Nabi Idris. Lepas tu orang kata memang tu
bagai disiap-siap ni kulit ni, kata Nabi Idris. Oh, azabnya nak mati ni, sakitnya nak mati. Baik, selesai. Lepas tu Nabi Idris minta pula, oh hai malaikat maut, kita dah berkawan lama ni kan, aku nak minta satu lagi permintaan pada dia. Nak tengok neraka. Diperlihatkan kepada Nabi Idris neraka, dan Nabi Idris boleh masuk neraka dengan izin Allah. Tuan-tuan, penghuni neraka ni, setiap penghuni neraka nak masuk neraka, dia kena pakai terompah ajaib tu. Ajaib bah, terompah azab tu kan, yang seringan-ringan siksaan yang dikenakan ke atas Abu Talib, yang pakai terompah tu, menggelegak otak. Kalau bila menggelegak otak, badan tak menggelegak lah, menggelegak semua badan lah. Tu dia, tu seringan-ringan siksaan. Nabi Idris pakai je terompah neraka ni, oh panas, banggai terus. Dia kata dahsyatnya, dia kata masya-Allah, menggelegak, boleh menggelegak kepala otak, panas ya, terasa bahang dia. Selesai satu bah. Lantas akhirnya Nabi Idris dibawa melawat ke dalam syurga pula. Dah diminta, dah lang-lang aku tengok neraka ni, dia mana bawa masuk tengok syurga pula. Nabi Idris dibawa masuk ke dalam syurga, tuan-tuan, masya-Allah, terkesima. Tak ada dah satu ayat yang boleh Nabi Idris ungkapkan bila dibawa masuk pintu syurga. Syurga dia ada 8 pintu. Sebab syurga ada 8 pintu, tuan-tuan. Pintu yang paling utama ditulis di situ, ni antaranya riwayat Ibnu Abbas. Dalam riwayatnya menyatakan syurga ni dalam 8 pintu tu, pintu yang paling utama tertulis di pintu tu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa hak boleh masuk pintu ni? Kita tarajan. Yang boleh masuk siapa dah? Al-anbiya wal mursalin was-siddiqin. Golongan-golongan yang utama daripada para nabi, para rasul, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, semua akan masuk melalui pintu tu semua. Dia Nabi Idris pun akan dibawa masuk ke dalam pintu tu. Masuk dalam syurga ni, dia punya seronok ni, sampai Nabi Idris tak mau balik. Dia ceritakan tentang dalam cerita tu bagaimana bila malaikat Israel kata, wahai Idris, meh aku nak hantar hang balik pergi ke dunia dah. Dah cukup dah masa ni. Nabi Idris buat helah. Nabi Idris kata, oi, aku tertinggal selipar aku lah dalam bilik syurga tadi ni. Tadi ni masuk tengok bidadari punya bagus punya cantik duk layan-layan ni, sampai tertinggal saja. Dia sengaja buat tinggal. Masuk bilik, masuk senyap mengayak tu je. Israel kata, hai, mana Idris ni? Kata masuk saja. Hai, tak keluar-keluar. Dipujuklah malaikat maut, pujuk Nabi Idris. Idris, mainlah, bukan masa hang lagi. Nabi Idris kata, bukankah aku tadi hang dah cabut nyawa aku? Kan hang dah cabut nyawa kan? Mati mana boleh 2 kali, sekali je. Kan? Aku lah ni kira mati dah. Aku pun dah rasa azab neraka tadi. Alah ni kena rasa nikmat syurga. Bukankah kata Allah, hum fiha khalidun. Tu dia. Nabi Idris ambil ayat. Bukankah orang-orang yang apabila dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga kekal dalam selama-lamanya? Aku dah masuk syurga dah ni, mana boleh keluar? Kalau keluar tu kira mungkin janji dengan ayat Allah. Andai kata malaikat maut pun tabik spring dengan Nabi Idris ni, kata, tak boleh main hang ni, tak boleh main ni. Maka malaikat maut mengadu kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Allah taala berkata kepada Idris, wahai Idris, memang syurga ni aku janjikan kepada engkau, aku janjikan kepada orang-orang beriman yang lain, para nabi dan rasul yang lain. Betul. Tapi sebelum hang boleh masuk syurga, umat Muhammad dulu akan masuk syurga. Itu dia. Sebelum umat Muhammad masuk syurga, Nabi dia lah, Nabi Muhammad dulu yang akan masuk syurga dulu. Memang betul aku janjikan kepada orang beriman, kepada para nabi, para rasul semua. Tapi lah ni dah bukan masa lagi. Sabar Ustaz. Maka akhirnya Nabi Idris kata, ya Allah,
tak apalah, lah ni walaupun aku tak boleh masuk syurga lagi pun, jangan buat balik aku pergi ke dunia. Pertama aku pergi ke dunia, tak pergi aku tak mana pun. Tak mana nak tak ikut suka engkau lah ya Allah, tapi jangan buat balik pergi dunia sudah. Akhirnya Allah meletakkan Nabi Idris alaihissalam pada langit yang keempat dalam setengah-setengah riwayat. Dan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, apabila Nabi di-mi'rajkan ke langit, maka bertemulah Nabi SAW dengan Nabi Idris di tingkat langit yang keempat. Nak ceritanya apa tuan-tuan? Allah dah sedia dah kenikmatan syurga ni untuk kita ni. Kita orang Islam tak boleh mati melainkan mati dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan beriman untuk nak merebut syurga Allah. Allah sedia ni banyak ni. Bahkan nikmat-nikmat syurga melalui sungai-sungai yang Allah sedia kepada kita ni. Maka dalam ayat ini tuan-tuan, cukup hebat dah tu. Hak tu pun dah cukup hebat dah. Apatah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Tak tahu nikmat apa tuan-tuan nak. Nikmat makan. Kan? Nikmat makan tu saya kata lah. Saya kata. Kok saya lagi nak rasa buah apa. Kita di dunia ni kita suka buah apa? Buah apple. Masam pun masam lah, tapi suka tu. Di akhirat pula kita makan satu suapan. Kan? Kita tokok sekali je buah apple tu, rasa nikmat selama-lamanya, seolah kenyang tak mau makan benda lain. Tak nampak dah, tak bayang dah kambing golek, tak bayang dah apa ni babiku ke apa ke, tak nampak dah. Ini hebatnya Allah Ta'ala nak sedia untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman dan beramal saleh. Dia syarat utama dia ada tu. Dan kita orang Islam, tuan-tuan, rukun Islam yang kita wajib percaya mesti ada 5. Tapi kalau kita Muslim, sekurang-kurangnya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kita kena ada 2. Seorang Muslim, rukun Muslim tu dia ada 2. Pertama syahadah, yang kedua sembahyang. Hak lain-lain tu tak ada, kira tak apa, kira okey. Dah. Nak bang kata apa tuan-tuan? Daripada 5 rukun Islam ni, 2 ni hak wajib dah. 2 ni hak mesti kena ada dah. Pertama syahadah, betul tak? Kalau kita tak ucap 2 kalimah syahadah, macam mana nak mengaku kata kita Islam? Bila masa kita mengucap, tuan-tuan? Bukankah dalam roh, di alam roh kita dah berjanji dengan Allah Ta'ala? Bila Allah tiupkan roh, maka Allah kata, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Roh menjawab, semua roh kita ni akan menjawab, bala syahidna, bahkan kami menyaksikan engkau lah Tuhan kami ya Allah. Dah saksi dah tuan. Lahirnya kita elok betul lahir kita dalam keadaan Islam kita dah ni. Dalam salat kita mengucap 2 kalimah syahadah kan. Hari-hari pun kita dah mengucap 2 kalimah syahadah tu. Okey, selesai dah satu. Salat sekurang-kurang kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, 2 situ rukun Muslim. Yang lain tu pasal apa dia tak ID wajib? Bukan tak wajib, wajib juga, tapi bagi yang berkemampuan dia semua. Ibadah puasa ada golongan yang tidak diharuskan untuk tidak berpuasa. Kenapa? Sebab-sebab tertentu. Contohnya orang tua yang sangat uzur, sakit sangat dah. Dan biasanya pula kena orang tua ni pun dia bukan makan apa sangat pun, kan? Tak makan apa sangat pun, tapi dah uzur sangat-sangat dah. Dibenarkan untuk tidak berpuasa. Saya tak mampu. Tapi saya tak mampu. Zakat, dah orang miskin papa ke dana, makan semekuk, tidur semajid. Ingatlah. Dulu saya ingat nak mengaji ni. Tok guru saya dulu kata, Allah kesian lah sungguh dia tu. Makan semekuk, tidur semajid. Tentang faham macam. Makan seorang semekuk tu maknanya biskut, dia berkata. Biskut yang paling koman sekali dah, dia kata tak ada lah. Orang panggil apa? Biskut mayat dulu. Ada istilah biskut mayat. Biskut 4 segi petak tu. Dah tak ada apa nak makan. Makan hak tu je. Tidur semajid, tidur dalam masjid dah, tak ada rumah. Miskin sungguh. Jadilah dia semekin. Semekin sungguh.
Tak wajib dah depa bayar zakat, betul tak? Depa pula berhak untuk menerima zakat. Ya, selesai bang dah satu. Pergi haji. Orang Melayu kita ni pergi haji berkali-kali, tapi haji dam lah. Dia haji dam. Tak mampu. Sebab tu Allah Nabi sebutkan dalam hadis tu, wa tahajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu untuk pergi ke sana. Dan mampu sini pula ulama tafsir dua. Yang pertama al-istita'ah itu at-taqah tu. Pertama mampu dari segi sihat tubuh badan. Duit berlambak pun tapi meregeh jalan pakai bertongkat-tongkat, jalan pun orang nak kena bantu. Duduk atas kursi roda, tuna jenuh nak pergi sana, buat menyusahkan orang pula nanti, tak pergi. Pasal tak mampu dari segi fizikal tu, dia tak mampu. Yang kedua, mampu dari segi apa? Mampu dari segi keuangan lah, ekonomi. Nak pergi macam mana? Baru daftar je tabung haji, tengok boh 200, tengok hilang, tak tahu pergi mana. Ataupun baru daftar 200, katalah boh 200, tengok 2050 contohnya, ataupun 2080 baru boleh pergi. Tu dia kira-kira tengok waktu umur, waktu 2080 tu umur dia 120, ada nak sampai 120 umur. Takut tak sampai, kiok dulu lah tak mampu dah situ. Nampak. Tapi semayang tengok, hang tua ke, hang muda ke, hang sakit ke, hang tergolek ke, apa semua wajib. Tak semayang, man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang tinggal semayang dengan sengaja, kufur dia dengan nyata. Walaupun dia tak jadi kapiak macam orang kapiak betul lagi, dia jadi kufur nikmat dah. Kufur nikmat pun besar lah, dosa dah ni, bukan kecil. Bahagian ulama kata kufur nikmat ni dia jadi syirik khafi, syirik kecil ataupun syirik tersembunyi. Bahagian ulama menyatakan besar juga benda tu kan. Kok mana nak kena sembahyang? Yang lain-lain tak mampu, ma'fun anhu, dimaafkan pada ketika tak mampu. Sehingga kalau dia mati dalam keadaan yang tidak mampu tu, tak dipertanggungjawab atas dia. Tapi sembahyang tak kira. Awalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Pertama sekali nak kena soal kita ni di akhirat, sembahyang dah. Selesai tu, ibadah lain insya-Allah akan turut selesai. Insya-Allah. Pihak tu pun dah tak selesai. Macam mana kita nak mengaku kita hamba Allah yang beriman dan amal soleh? Allah Ta'ala nak bagi janji syurga ni, hebat ni. Jadi nak dapat benda yang nikmat ni, dia kita kena sakit dululah kita ni kan. Jangan sampai kita jadi golongan yang tertipu dengan tipu helah syaitan. Kok kita rasa kita amal kita banyak, jangan rasa macam tu tuan. Mana di antara golongan orang yang rosak binasa, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah kata-kata hikam, himpunan kata-kata hikmah Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Yang pertama sekali ini, min alamatil i'timadi 'ala al-amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Itu yang pertama sekali. Manusia ni kalau dia di antara tanda yang dia ni mengharapkan atas amal dia. Kita tak boleh harap atas amal kita tuan-tuan. Walaupun sehari semalam kita semayang 5 kali tak pernah tinggal, tak pernah tinggal dengan solat-solat sunat apa kita tak buat, semua kita buat. Jangan i'timad, jangan bergantung harap dengan amal kita, tak boleh. Kelak dia akan menjadi golongan apa? Nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Orang yang dia tak akan mengharap rahmat Allah, dia tak mengharap kepada Allah ketika mana berlakunya sesuatu keburukan ataupun sesuatu musibah. Dia tak rasa dia apa ni, yang dia rasa apa? Yang dia rasa dia amal dia cukup lah. Jangan jadi macam tu. Kerana golongan ini kadang-kadang ditipu oleh syaitan. Walhal syaitan, iblis tu adalah orang yang adalah makhluk Allah Ta'ala yang asalnya paling alim dalam kalangan makhluk Allah. Paling alim syaitan ni. Kalau kita rasa kita hafal 30 juzuk, syaitan bukan setakat hafal 30 juzuk, tunjuk pergi tang mana dia boleh tahu. Tapi tak beriman dengan Allah Ta'ala, rugi dia.
Dia dilaknat oleh Allah sampai ke hari kiamat, jadi penghuni neraka, masuk dalam neraka tu selama-lamanya juga dia. Sebab apa? Takabur dia, tak mau sujud pada Adam, dia action, dia sombong, dia takabur, dia kata dia lebih hebat daripada Nabi Adam, kan? Kita hadirin mukminin rahimakumullah, mohonlah dengan Allah Subhanahu wa taala setiap hari, mudah-mudahan pertamanya biarlah amal kita tu diterima. Kita buat apa saja pun mintalah ya Allah, terimalah amalan, terimalah ibadahku ini ya Allah, sembahyang kita, puasa, zakat dan sedekah dan sebagainya, daripada a'malus salihat, pada amalan-amalan salih, amalan yang sesuai dengan Islam itu sendiri. Baik, dia berhenti setakat ni pada ayat 25. Tu yang saya baca satu ayat je tadi tu. Takut kalau bila baca banyak-banyak ayat, kita tak ada hurai banyak-banyak ayat, ni kira elok lah, penting lah. Kau nak sambung lagi sampai pukul 12, nanya tak ada. Muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca malam ni memberikan iktibar dan pengajaran, dan jadi pemangkin kepada kekuatan untuk kita tambah amal ibadah. Kita kena tambah amal, kita tambah dan kena perbaharui iman kita setiap hari. Sebab itu adalah saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum, perbaharuilah imanmu. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Iman itu boleh diperbaharui. Yang pertamanya dengan apa? Qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ulang kita zikir dengan zikir yang karamah ini, zikir yang mulia ini. Mudah-mudahan kita mendapat tingkatan iman dan kekuatan dalam beramal, dan tidak terpesong amalan kita daripada golongan ahli sunnah wal jamaah insyaallah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min nafsin la tashba', wa min qalbin la yakhsha', wa min 'ainin la tadma', wa min 'amalin la yurfa', wa min du'ain la yusma', wa min du'ain la yusma' wa la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon berlindung denganmu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada nafsu yang tidak pernah rasa puas, daripada hati yang tidak pernah rasa khusyuk, daripada mata yang tidak pernah mengalirkan air mata kerana takutkan siksaan dan azabmu ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, mohon berlindung denganmu daripada amalan yang tertolak dan daripada doa yang tidak diperkenankan olehmu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.